Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la a'qidu fatawadda'a wa sabba ala wudu'ahu alayya, muttafaqun alaih. Wa fi hadithi sulhil Hudaybiyah qala ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhamatan illa waqa'at ala yadi ashabi wa dallakahu fi jildihi wa basharihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bahwasanya Jabir bin Abdullah berkata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi aku. Ketika itu aku dalam keadaan sakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuahkan wuduknya kepadaku. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh ulama-ulama hadis. Dalam hadis yang lain, iaitu hadis berkait dengan sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, diceritakan bahawasanya satu hari dalam sulhul Hudaybiyah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang kahak, dan tidaklah terbuang kahak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecuali ada sahabat Nabi yang akan ambil kahak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan dia akan menggunakan kahak itu untuk sapu kepada kulit dan juga mukanya. Benarlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita kuliah maghrib pada malam ni. Mudah-mudahan dengan kuliah maghrib kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita ada cerita tentang bagaimana kita nak jadi golongan yang menjadi golongan yang bertamadun. Umat Islam ni dulunya adalah umat Islam yang menjadi sumber rujukan dunia. Tapi hari ini umat Islam bukan jadi rujukan dunia. Kenapa? Sebab golongan yang menjadi rujukan dunia ataupun golongan yang boleh memegang tamadun ni adalah golongan yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala dia pergi pilih Adam alaihissalam mentadbir bumi. Allah Subhanahu wa taala tak pilih malaikat tadbir bumi kerana Adam alaihissalam ni berilmu dan malaikat itu tidak berilmu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah taala ajar ilmu-ilmu ni kepada Adam alaihissalam. Dan ilmu yang sama juga Allah taala bentangkan kepada malaikat. Kemudian Allah taala kata pada malaikat, anbi'uni, bagi tahu kepada aku segala ilmu-ilmu yang aku bagi tahu pada kamu ni. Cuma problem pada malaikat kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Bermakna malaikat ni mereka ni tidak punya ilmu kecuali apa yang diajar. Bila mereka ni tidak ada ilmu, maka mereka ini adalah golongan yang tidak boleh mentadbir bumi. Allah Taala bagi Adam kerana Adam berilmu. Dunia pada hari ini, kalau kita nak jadi golongan yang bertamadun, kalau kita nak jadi golongan yang boleh mentadbir bumi, pastikan kita adalah golongan yang berilmu. Fahamnya pentingnya berilmu, pentingnya berilmu. Dan sikap kita sebagai orang Islam kena ada satu sikap nak belajar.
alim macam mana pun, ilmu banyak macam mana pun, PhD lah sampai 80 jenis PhD pun, kena ada satu sikap nak belajar. Sebab tidak ada istilah profesor sebertahu atas muka bumi. Tak ada. Tak ada profesor sebertahu ni. Yang ada istilah profesor sebertahu ni dalam majalah gila-gila. Kita buka majalah gila-gila jumpa profesor sebertahu. Yang jawab tu semua rembat, bukan betul pun. Tapi kita ni kena ingat, alim macam mana pun ada benda yang kita tak tahu. Jadilah sebagai orang yang belajar. Dan kita ada ilmu pula, jangan sekadar kita aja, kita kena ada sikap nak ajar ilmu ni kepada orang lain pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipesan pada kita, ta'allamu al-ilma wa'allimuhu an-nas. Belajarlah ilmu. Dan ilmu yang kamu dah belajar tu kamu kena ajar pula kepada orang lain. Ni sikap kita lah sebagai orang Islam. Tak. Yang tu kita ulang baliklah kuliah lepas. Hari ni insya-Allah anak nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis insya-Allah. Yang pertamanya hadis yang anak baca ni hadis yang disepakati oleh ulama-ulama hadis, hadis daripada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni dia sahabat Nabi yang tua masuk Islam. Kita ni jangan kadang-kadang ada satu istilah yang biasa digunakan oleh orang kita, orang yang umur 40 tahun ke atas, orang sebegini susah nak dapat hidayah. Tak betul. Hidayah ni bukan hak kita, hidayah ni hak Allah SWT. Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, hidayah ni hak Allah, bukan hak kita. Kita sayang macam mana orang tu, kalau kita nak ajak dia kepada Islam, bukan tugas kita nak bagi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan tugas kamu Muhammad memberi hidayah kepada siapa yang kau sayang, tapi yang bagi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang tua masuk Islam dan ada orang muda masuk Islam. Ada orang tua dapat hidayah dan ada orang muda yang dapat hidayah. Cuma orang Melayu kita ni dok sebut orang tua payah hidayah ni kenapa? Wallahu a'lam. Mari mana tak tahulah. Jangan share, sebab di kalangan sahabat dulu pun ada orang tua-tua pun masuk Islam. Macam ada seorang sahabat nama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah ni orang tua. Orang tua. Bahkan walaupun dia tua, banyak pula hadis yang dicerita dekat kita. Antaranya hadis yang dicerita, satu hari dia pergi dengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari itu tu memberi satu pesanan yang menyebabkan sahabat-sahabat Nabi ni pakak-pakak menangis. Hebat sangat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dok pesan-pesan, dok bagi nasihat tu, tiba-tiba ada sahabat pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa benda sangat yang kau nak bagi tahu pada kami ni sampai begini teruk sangat cara kamu bagi nasihat? Sampai menangis-nangis sahabat-sahabat bila dengar, sampai kami boleh dengar degupan jantung sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada pesan dah. Antara pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Walau ummira alaikum abdun habisyun mujadda, walaupun yang memberi arahan itu kepada kamu adalah seorang sahabat, walaupun yang memberi nasihat itu seorang pemimpin yang dia itu adalah orang kulit hitam, orang Habsyi kulit hitam, dan mujadda, abdun habisyun mujadda. Mujadda ni rambut dia kerinting. Kita tengok orang-orang Afrika kan rambut dia kan kerinting, rambut dia bukan macam rambut kita. Kita ni rambut lurus. Rambut kerinting kita pula rambut sekadar kerinting biasa. Tapi kalau orang Afrika ni dia punya kerinting tu, kalau kita letak pen tu tak jumpa. Dia ada memang ada macam tu, memang kita tak nafikan. Anda masa belajar di Pakistan dulu, ada seorang kawan orang Afrika, satu kelas. Masuk kelas, orang bawa buku nota, bawa keluar pen. Dia bawa keluar buku nota dia, pen tak bawa keluar. Jadi kita pun tengok dia kan, bila syekh ni start mengajar qala Rasulullah SAW, dia pun raba rambut dia, bawa keluar pen. La ilaha illallah, pen simpan dalam rambut. Ada memang orang Afrika macam tu. Walaupun dia macam tu, kalau sekiranya dia jadi pemimpin, dia bagi arahan dia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena pegang arahan dia. Jadi gambarannya, Al-Irbad bin Sariyah walaupun dia orang tua, dia ada juga riwayatkan hadis dekat kita. Dan Irbad bin Sariyah ni dia orang miskin. Dan dia ni tak ada rumah, dia duduk kat beranda masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kat satu cerita, Allah Ta'ala pergi cerita kisah dia dalam Al-Quran, iaitu apabila berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, Nabi SAW isytihar para sahabat, siapa nak pergi perang, boleh daftar nama lah. Macam kawan-kawan kita daripada Jemaah Tabligh dah buat. Kawan-kawan kita Jemaah Tabligh ni dia tashkil, kongkang dia tashkil. Lepas tu berdiri seorang kata, siapa nak keluar, dia pun pegang satu buku, dia pegang satu pen. Sana ada sepuluh dia buat kan. Lepas tu ada seorang kata, saya berapa 3 hari, saya 4 bulan, saya ek calon.
celah ni nisbah orang tabligh tahulah kan. Ada pula angkat tangan sari zindagi seumur hidup kata dia kan. Adalah tu istilah perempuan tabligh. Anak belum dah keluar juga tabligh ni, setahun setengah keluar tabligh dulu kan. Jadi tahulah istilah-istilah kawan-kawan kita daripada tabligh. Yang dia buat tu macam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat juga dulu. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan ajak keluar cari masjid. Nabi Muhammad buat ajak pergi perang. Kalau kita buat macam tu memang buku tu akan kosong lah. Memang tak ada seorang nak pergi, tak ada pasal nak pergi perang kan. Kalau kita lah. Tapi dulu macam tu. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat macam tu, ada sahabat Nabi dijumpa nanti tawarkan diri untuk pergi berperang. Antara yang datang pergi jumpa Nabi sallam ni adalah orang tua, namanya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata nak pergi perang. Nabi kata, perang apa, kamu tu tua, pergi perang nanti tengah-tengah jalan sakit jantung mati tak pasal, ikut kamu pula kan. Jadi bila cakap macam tu, dia tahu apa yang aku boleh bagi khidmat untuk kemenangan Islam. Dia tanya Nabi, Nabi kata kalau kamu tak boleh pergi sebab kamu tu dah tua, bagi duit. Dia kata duit apa, miskin, rumah pun tak ada, duduk kat beranda masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam je. Nabi kata balik tidur tak apalah, kamu tak pergi perang. Sebab kamu tu tak ada sebab yang boleh menyebabkan kamu ni boleh berperang. Dia ni bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, dia menangis. Menangis Orang dulu menangis tak sebab tak lagi perang. Orang sekarang kalau pergi perang tu menangis. Orang sekarang ni dia terbalik dengan style orang dulu dengan orang sekarang. Jadi nak cerita, adalah sahabat Nabi yang tua nama Al-Irbad bin Sariyah. Disebabkan dia menangis pada masa tu, Allah Subhanahu wa taala turun satu ayat Al-Quran cerita tentang dia, Al-Irbad bin Sariyah. Maknanya kita jangan duk anggap orang tua ni tak boleh dapat hidayah. Boleh. Ingat, orang tua pun dia boleh mendapat hidayah. Tak ada masalah apa pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma ni kita mungkin rasa susah sebab orang tua ni dia ada alasan-alasan yang dia nak bagi menyebabkan kita tak boleh nak jawab. Mungkin sebab tu jelah. Kita pergi cuti Islam elok dekat dia, dia kata apa? Aku lebih dulu makan garam daripada kamu. Jangan kita pun nak jawab. Kalau orang cakap kanan ada jawapan. Jawapan Nana tu lah kena darah tinggi tu. Itu jawapan Nana kan. Tapi nak bagi tahu orang ni dia ada tu ayat-ayat dia tu menyebabkan kadang-kadang kita susah sangat nak jawab. Orang ni kalau nak menjawab nak menjawab nak menjawab, nak cakap dia cakap semua. Macam ada seorang kawan Nana, anak-anak muda kita lah, dia nak kahwin, baru balik daripada Mesir. Jumpa kita, dia kata, Syekh tolonglah kira aku nak kahwin ni, macam mana nak buat, kau pergi jumpalah bapak perempuan tu, kalau boleh bersembang lagi baik. Anak pun tak berani juga, tapi sebab kawan dia pun nak nampak tak ada orang yang boleh pergi, kita pergi Syekh. Pergi lah sembang, pergi sembang. Last sekali bapak perempuan tu kita tanya soalan, kawan kamu ni kerja apa? Susah nak jawab selalu kita pun, sebab member tu baru balik daripada Mesir, kerja pun tak ada lagi. Kita kata hamba Allah ni dia baru balik daripada Mesir, tak ada kerja lagi. Lama-lama dapatlah kerja, member di ijazah, takut apa? Bapak ni kata apa? Dia kata apa? Awak ingat kawan awak tu nak bagi anak saya makan pasir. Tengok ayat dia kan. Kita di telinga ni, ya Allah, geramnya aku nak jawab. Kalau aku jawab hari tu memang tak boleh kahwin kawan aku hari tu. Hati kecil nak kata apa? Pasal nak makan pasir, rumput boleh makan. Bagi yang tu memang gaduh hari tu kan. Memang gaduh. Tapi nak bagi tahu, cakap jawab memang biasalah, berlaku biasalah tu. Jadi cerita dia sekarang, Al-Irbad bin Sariyah tu orang tua yang boleh masuk Islam. Dan antara orang yang tua masuk Islam ni namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni, dia ni agak rapat tau dengan Nabi SAW. Rapat dia dengan Nabi SAW ni sampai satu tahap masa dia sakit, Nabi SAW pergi ziarah dia. Ni hebat orang nama Irbad bin Sariyah. Hebat Syekh kalau Nabi pergi ziarah, hebat orang tu. Tak payah cerita Nabi, kalau kita lah Perdana Menteri datang ziarah rumah kita, kita fikir kot lain lah. Contohlah hari ni orang tak SMS Perdana, Ustaz malam ni kuliah dekat Masjid Damansara Damai, Masjid Al-Muhtadin. Anda berkata, Allah minta maaf lah, anda tak boleh datang malam ni sebab Najib tu razak atau rumah anda. Agak-agak orang masjid kata apa? Ustaz Wanji ni pahal, agak-agak lompat parti. Orang akan fikir macam tu. Nak gambarkan kalau Perdana Menteri datang rumah kita pun kita dah fikir macam-macam. Cuba kita bayangkan kalau yang datang rumah kita tu Nabi, Nabi Muhammad SAW datang ziarah, lagi besarlah kita ni. Serupalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni, dia ni diziarahi oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad ziarah tu bila? Masa dia sakit. Masa tu dia kata, la aqilu, aku tak faham lah kenapa Nabi Muhammad boleh datang rumah aku juga. Ramai-ramai rumah orang, dia datang kat rumah aku. Mungkin kerana dia datang rumah aku ni kerana aku sakit.
Fatawadda'a, kemudian Nabi Muhammad SAW berwuduk, fasabba wudu'ahu alayya. Nabi Muhammad pun ambil air wuduk Nabi tadah, Nabi cuahkan air wuduk tu kepada Jabir bin Abdullah. Ini hadis Nabi SAW. Hadis ni ada 2-3 perkara kita boleh belajar. Yang pertamanya, Nabi SAW nak ajar kepada kita afdal kita menziarahi kawan kita yang sakit. Dalam Islam ni ada satu perkara yang disebut sebagai iyadatul marid. Kita menziarahi orang sakit. Nabi SAW dia pernah sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, haqqul muslim 'alal muslim iyadatul marid. Di antara tanggungjawab yang orang Islam perlu tunaikan terhadap orang Islam yang lain adalah menziarahi dia ketika dia sakit. Itu galakan Nabi SAW. Dan kalau kita menziarahi orang sakit ni, dia punya pahala besar tau. Antaranya Nabi SAW pada sebut, innal muslim idza 'ada aqahul muslim lam yazal fi khirfatil jannah hatta yarji'a. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang muslim itu apabila dia menziarahi orang Islam yang lain, selama itulah Allah Ta'ala akan bagi payung syurga kepada dia hinggalah dia balik. Kita ni kalau pergi ziarah orang sakit, Allah Ta'ala akan hantar malaikat pergi payungkan kita dengan payung syurga. Ini kelebihan lah kalau orang ziarah orang sakit. Kalau kita nak dapat payung syurga, ingat kita kena ziarah orang sakit apabila ada orang sakit. Ini yang diajar di dalam Islam. Kita nak dapat payung biasa pun susah, demikian pula kita nak dapat payung syurga. Kita nak dapat sangat payung syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya ulama-ulama fiqh ni, dia orang ada khilaf tau tentang hukum menziarahi orang sakit. Ada ulama macam contoh mazhab 4 lah. Mazhab 4 dia mengatakan kita menziarahi orang sakit ni hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat yang terlalu digalakkan sangat kita buat. Kalau ada orang sakit, kita pergi tu terlalu digalakkan dalam mazhab 4. Tapi kalau ikut pendapat Imam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan kita menziarahi orang sakit ni bawah kategori fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni fardu yang kalau satu kampung tu tak buat, satu kampung tu berdosa. Tapi kalau ada sebilangan orang dah buat, orang satu kampung tu selamat daripada dosa. Contoh kita duduk kat Damansara Damai ni, ada seorang kawan kita sakit. Seorang pun tak pergi ziarah dia. Yang tak pergi ziarah tu menyebabkan satu Damansara Damai ni boleh berdosa. Tapi kalau ada seorang sakit, adalah 3 orang pergi ziarah. Yang 3 orang pergi ziarah tu menyebabkan orang lain tu boleh terselamat daripada dosa. Ni pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Tapi mazhab 4 kata tak. Dia bukan fardu kifayah, tapi sunnatun muakkadatun, terlalu sangat digalakkan kita buat. Ni kata ulama mazhab 4. Cumanya ulama fiqh ni dia pergi bincang juga berkenaan dengan apa hukum kita orang lelaki menziarahi orang perempuan yang sakit. Orang perempuan menziarahi orang lelaki sakit. Kita orang muslim menziarahi orang kafir yang sakit. Orang kafir tu nak ziarah kita orang Islam yang sakit, kita kena halang ke tidak? Benda ni ada perbincangan ulama. Yang pertamanya, kita orang lelaki boleh tak kita nak ziarah orang perempuan? Boleh, tak ada masalah apa pun. Kita pergi ziarah orang perempuan sakit boleh, selama mana tidak mendatangkan fitnah. Sebab lelaki perempuan ni dia ada problem sikit lah. Kita ni ada seorang kawan kita perempuan sakit, kita pergi ziarah adik, hukum ziarah tu boleh. Tetapi kalau kita ziarah itu boleh mendatangkan fitnah, hukum ziarah itu pula boleh jadi haram. Jadi kalau kita nak pergi juga, hilangkan fitnah. Macam mana nak buat? Jangan kita pergi seorang-seorang, pergilah ramai-ramai, pergilah 3-4 orang, barulah boleh terhindar daripada fitnah. Serupa juga hukum orang perempuan bila nak menziarahi orang lelaki yang sakit, hukum ni serupa. Serupa juga kalau kita orang Islam nak menziarahi orang kafir yang sakit, serupa juga. Orang kafir sakit, kita pergi ziarah, boleh. Bahkan benda tu dibuat sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau kita baca hadis, Nabi sallam ni ada seorang khadam. Khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Yahudi, khadam Nabi. Jadi sakit yang bawa kepada kematian. Dekat-dekat nak mati tu Nabi Muhammad pergi ziarah dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tengok dia, Nabi Muhammad ajar syahadah pula dekat dia. Nampak Nabi Muhammad Sebab itu kita ni, orang Melayu kita ni kalau naik motor duk nampak ada aksiden, jangan pergi tanya soalan nombor 1, Hindu ke, Cina ke, India ke, Melayu. Jangan tanya soalan tu. Orang Melayu macam tu tau. Bom belakang aksiden dia tengok, siapa tu? Hindu. Hindu je pasal lah, dia mampu lah dia serang selamba dia. Jangan. Ini budaya yang tak sihat. Kalau Hindu sekalipun kita pergi, Buddha sekalipun kita pergi, Kristian sekalipun kita pergi, India sekalipun pergi, Cina sekalipun pergi, Afrika sekalipun pergi.
Pergi. Walaupun dia bukan Islam. Masa dia jenazah nak mati tu, pergi ajar syahadah kat telinga dia. Mana tahu dia mengucap? Mana tahu. Dia tengah nazak nyawa terkeluar tu, kita pergi kat telinga sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba mamat yang kafir dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan suara yang fasih. Oh, jam kita Syekh. Islam kawan tu. Tapi bila dia dah Islam, lepas tu mayat dia nak ditanam ke kubur Islam ataupun tidak, itu soal nombor 2. Kalau contohlah keluarga dia ambil nak letak kat kubur Hindu sebagai contoh, kita tahu yang kawan tu mengucap, tak payah, biarlah. Sebab kalau kita berebut nak pergi ambil, jadi gaduh pula, kan? Tak payah. Yang penting dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dah selamat. Itu yang paling penting kita kena fikir. Tu orang mati, ni cerita orang sakit. Bila kafir sakit, kita pergi ziarah, boleh tak? Boleh. Bahkan benda tu dibuat sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi tak ada masalah apa pun. Bukan masalah sakit dia. Kalau orang Kristian, hari raya agama dia orang, Christmas tu kan, kita dijemput pergi. Tak apa, tak haram pun pergi majlis keramaian agama lain, tak salah pun pergi. Bila dia pergi ucap pula Merry Christmas, kalau kita nak mengelak, kita okey, terima kasih, cukup. Tapi kalau kita nak pakai pendapat yang kata boleh pun ada. Dr. Yusuf Al-Qaradawi membenarkan kepada kita, sekiranya kita berhadapan dengan orang agama lain daripada kita nak ucap dengan ucapan agama dia orang, boleh. Defa Bali, Merry Christmas, rembat dia, tak ada masalah apa pun, tak merosakkan akidah. Sebab akidah ni dekat dalam ada pendapat tu. Tapi ada pendapat yang ambil jalan keras, kita tak boleh ucap. Itu pendapat Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata tak boleh lah. Imam Ibn Taymiyah mengharamkan kita mengucapkan tahniah dengan kedatangan perayaan agama lain. Tapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi boleh. Sebab apa? Sebab di bawah kategori kita mengucapkan ucapan yang baik kepada mereka. Iza ujaitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha. Allah Taala sebut dalam Quran, apabila orang mengucapkan satu ucapan yang baik, kita balas balik ucapan tu yang lagi baik daripada itu. Ini kata Al-Quran. Dan juga Imam Ibn Taymiyah berpegang dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yanhaqumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala tak pernah halang kita melakukan kebaikan, keadilan kepada orang bukan Islam yang tidak pernah menyerang agama kamu, yang tak pernah serang agama kita, dan tidak pernah berusaha untuk mengeluarkan kita daripada negara kita. Allah Ta'ala kata kita kena lakukan kebaikan kepada mereka, kita kena lakukan keadilan kepada mereka, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala terlalu suka kepada orang melakukan keadilan. Jadi kalau orang kafir ucap tahniah dengan kedatangan agama dia orang, kita nak balas balik dengan ucapan tahniah tadi, boleh ke tidak? Boleh. Di bawah kategori melakukan albir, kebaikan kepada mereka, dibenarkan di dalam Islam. Kalaulah perayaan dia orang pun boleh, kematian pun boleh. Benda tu dibuat sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak Yahudi ni mati, dia tengah nak mati, nyawa nak keluar tu, Nabi Muhammad pergi ajar syahadah, suruh mengucap aslim taslam, Islamlah kamu akan selamat. Dia ni budak ni, dia nak mengucap, tapi dia tengok mak dia, tengok bapak dia. Mak dengan bapak Yahudi, yang mak bapak tengok kan lain. Dia tengok pula muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni bila tengok muka Nabi ajak lagi masuk Islam, ajak mengucap. Dia pula tengok muka bapak, mak tengok ke lain. Dia pun tengok pula muka Nabi SAW. Nabi Muhammad ajak mengucap pula. Dia tengok pula muka mak bapak dia, mak dia paling lain. Tengok pula muka Nabi SAW. Nabi Muhammad ajak pula sekali lagi. Dia tengok muka bapak dia, mak bapak dia pun angguk. Bila dia angguk tu, mak dia angguk tu, dia pun ucap syahadah. Bila ucap syahadah, mati, keluar Nabi Muhammad daripada rumah, Nabi Muhammad kata budak tu masuk syurga. Nak bagi tahu orang Yahudi sakit pun Nabi Muhammad pergi ziarah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Nabi Muhammad sallam satu hari duk bersembang dengan 2-3 orang kawan. Pompang-pompang duk bersembang, tiba-tiba adalah satu orang Yahudi mati, mayat dia lalu dekat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mayat dia lalu lah, orang pikul mayat dia lalu dekat depan Nabi. Kalau mayat dia lalu, kita pula melompat. Ini cerita mayat pikul depan Nabi sallam. Masa pikul lalu tu, Nabi Muhammad berdiri memberi penghormatan kepada mayat Yahudi tadi. Sahabat Nabi ni bila tengok tindakan itu, sahabat Nabi ni pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, itu Yahudi tu Rasulullah, kenapa kamu berdiri? Nabi pergi tanya balik soalan, adakah orang itu adalah manusia? Dia kata benar, kerana dia manusia lah aku memberi penghormatan. Nak bagi tahu orang Yahudi mati pun diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mati pun ziarah, kalau dia sakit lagi-lagilah boleh kita nak pergi ziarah, tak salah.
Subuh juga bila orang kafir datang ziarah kita ketika kita sakit, kita jangan halang. Biar mari ziarah. Kita tak tolong sebab dia kafir. Jangan. Jangan dia pakai buah macam tu. Biar dia nak ziarah kita tak ada masalah. Benda tu dibenarkan di dalam Islam. Cuma masa kita ziarah orang sakit ni ada beberapa perkara yang kita kena jaga. Dia ada adab-adab yang kita kena jaga. Antaranya adalah masa ziarah tu biar sesuai dengan masa. Masa tu yang masa sesuai tau. Jangan pukul 3 pagi pergi ziarah, tak ada kerja. Pukul 3 pagi kita pintu, kongkang kita pintu. Oi, buka datang nak ziarah orang sakit ni. Yang kawan tu yang asalnya sakit bukan nak mati kerana kita pergi ketuk pintu pukul 3 pagi. Tak pandai Kita nak pergi ziarah ni biar kena dengan time. Ada time yang sesuai tau. Kan? Ingat kalau kita pergi rumah orang ni, Nabi Muhammad SAW ajar ketuk pintu, kalau tak buka 3 kali ketuk pintu 3 kali dah ketuk boleh tak buka, balik. Jangan nak tunggu kat situ. Ingat, ni Nabi SAW ajar tau. Pergi kawan tu, Assalamualaikum, tak buka. Assalamualaikum, tak buka. Assalamualaikum, tak buka. Balik, belah. Jangan duduk situ. Dia dah, Assalamualaikum, tak buka. 3 kali dia ketuk pintu. Weh, buka lah, aku tahu kau ada kat dalam. Tak payahlah. Kawan tu ada problem kat dalam, bergaduh laki bini mana kau tahu? Betul tak? Jadi masa kita nak pergi ziarah ni biar masa yang sesuai. Kalau kita ziarah orang biasa pun, orang yang tak sakit pun, orang yang sihat ni pun dengan time yang sesuai, ini kan pula semasa kita ziarah orang sakit. Lagi-lagi lah kena ikut time yang sesuai. Jangan dah ikut dah ni, jangan. Ingat, satulah yang pertama. Yang kedua, kita ziarah tu, masa kita ziarah orang sakit tu kena pandai bercakap. Jangan duk sembang tak tahu pasal. Mesra alam ni baik, tapi ada beberapa keadaan mesra alam jadi tak baik. Kita pergi ziarah orang sakit ni, baru jumpa 2 minit dia bersembang macam kenal 20 tahun. Itu problem besar tu. Ada orang macam tu. Kawan anak seorang sakit, hospital Yusti Melaya. Kita pergi ziarah dia. Bila pergi ziarah kita bawa seorang kawan kita yang kita bawa tak kenal pun orang sakit tu, tak kenal pun, tak pernah jumpa. Tapi cara dia sembang mula-mula kenal Syekh, macam 20 tahun kenal tu. Pompam sembang, kita pun respect sakan cara bersembang. Cuma dok sembang last kali dah tak ada modal nak sembang, dia pergi tanya soalan. Abang ni sakit apa? Dia tanya soalan. Baguslah soalan tu. Hamba Allah ni pun jawablah sakit ni. Oh ya ke? Ni air botol ni masuk, botol yang masuk ni. Abang dia kata 6 botol. Oh ya ke? Saya ni dulu ada seorang kawan sakit macam abang ni juga. Tu cerita nak jadi tak sedap lah tu. Kawan saya ada sakit cakap macam abang ni sebiji macam ni sakit. Dia masuk 8 botol air. Sekarang dah mati dah. Dia mati. Kawan tu, oh iya ke? Saya baru 6 botol. Kata kawan tu pula kan. Kita pegang tangan tarik kat luar, entah ni haprak apa sembang macam tu kan. Apa sembang macam tu? Kata pula Syekh, anak tak perasan. Tengok dia boleh buat jawapan tak perasan. Kita dah sembang tak guna kamu ni. Balik Syekh, duduk 2 hari kemudian orang hospital telefon bagi tahu hamba Allah tadi mati sungguh. Ni kan sungguh. Kita mungkin cukup 8 botol lah ikut. Duduk fikir macam tu kan. Ni ada jadi tak pandai bersembang Dia nak bersembang dengan orang sakit ni ada cara dia. Ada cara dia. Benda ni bukan Islam dia ajar, agama lain pun ajar. Benda ni agama tak ajar pun kita faham. Agama tak ajar pun jadi kita pun boleh faham. Kalau pergi ziarah orang sakit, cakap kena pandai. Betul tak? Ada benda kita boleh cakap, ada benda kita tak boleh nak cakap. Ingat. Apa lagi? Kalau kita nak pergi ziarah ni, kita bawa makanan. Bawa. Jangan kita bawa makanan, kita belak rembat. Itu bagi saya tinggi kawan tu pula. Tengok marilah bawa apple banyak, sampai situ sembang-sembang, dia belah-belah, dia rembat. Dia makan. Lepas tu orang tanya, Syekh, kamu saya tak makan buah apple ni? Alah, dia tu sakit, bukan selera nak makan pun. Kau pergi sahur depan kawan tu, duduk lah. Faham tak? Kita buatlah benda-benda yang boleh menyebabkan dia gembira. Ni yang digalakkan di dalam Islam. Apa lagi? Masa kita ziarah, kita doakan dia. Doa tu biar dia dengar. Doa. Pegang. Allah Syekh, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada entah. Sebut sepatah macam tu kan. Dia pun dengar. Seronok sikit. Doa. Nak doa kod Arab pun boleh. Nak doa kod Melayu pun tak apa. Doa. Tak apa. Boleh insyaAllah. Orang Melayu tak ada tahu budaya ni. Orang Arab ada. Orang Arab ni tak payah cerita ziarah orang sakit. Duk telefon ni pun berdoa sakan. Pak Arab. Ana dulu ada seorang kawan. Namanya Ma'an. Buat PhD dekat UKM. Dia ni menantu kepada Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin di Jordan. Dia dapat anak, dia telefon. Dia kata aku dapat tahu yang kamu dapat anak, betul ke? Betul lah.
Tapi mula telefon tu, Assalamualaikum, dia bagi tu, kita jawab Waalaikumsalam. Dia punya doa jela-jela tau. Barakallahu fik, hayakumullah, kongkang doa kita, ya Allah, nak boleh masuk ke point. Lama sangat kamu doa ni. Sembang pula, lepas sembang, habis dah sembang, nak tutup telefon. Dia pun Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam. Lah dia doa pula sekali lagi. Barakallahu fi hayakumullah, habis dia doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan pada kamu, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kamu, mudah-mudahan dapat anak yang baik, anak. Dia doa pula. Kita kata, buat apa kami prepaid Pak Arab ni. Dia fikir balik kan. Tu Arab ni style. Orang Melayu kita tak ada tau budaya macam ni. Orang Melayu kita nak boleh berdoa ke kawan kita lah cukup susah. Kalau kawan kita bagi satu hadiah kepada kita, kalau ikut Arab dia ada budaya, dia akan sebut jazakallahu khairan jazak. Tu Pak Arab kan. Jazakallahu khairan jazak, mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kepada kamu kebaikan sebagai pembalasan yang lagi baik. Itu kebiasaan Arab berdoa. Kita ni dah biasa dah, jazakallahu khairan jazak, jazakallahu khairan jazak. Tapi kalau orang bagi satu benda, tak sebut pun jazakallahu khairan jazak. Tak payah sebut jazakallahu khairan jazak, nak sebut terima kasih pun susah. Ni orang Melayu kita. Tak elok. Ingat, Arab ada budaya doa. Kita kena tiru budaya ni. Kawan kita bagi satu perkara, kita sebut jazakallahu khairan jazak, barakallahu fik, hayakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan dalam hidup kamu, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kamu. Nampak? Ini style Arab. Dan benda ni kita kena buat lebih-lebih lagi semasa kita menzarahi orang sakit. Bila kita pergi ziarah orang sakit, pegang dia, sembang dengan dia elok-elok, kita pun bacalah doa. Biar doa tu didengar pula. Supaya apa? Nak bagi hati dia seronok. Digalakkan di dalam Islam. Kita tak pandai pun berubat. Tak pandai pun berubat. Tak pandai. Cuma tanya dia, sakit apa ni bang? Sakit jantung ustaz. Kita pun pegang dada dia, bacalah doa sikit nak bagi hati dia seronok. Pegang-pegang baca doa, balik-balik mati. Orang kata kita pula punca. Tak pasal-pasal itu kan. Tapi tak apa, yang penting berdoa. Apa tujuan? Nak gembirakan. Dan benda tu memang digalakkan sangat di dalam Islam. Satu yang kita boleh belajar. Yang kedua, dalam hadis ni Nabi SAW nak gambarkan tentang satu hukum yang disebut sebagai hukum air mustakmal. Sebab kata Jabir bin Abdullah, fatawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasabba wudu'ahu alayya. Nabi SAW dia berwuduk tau. Bila Nabi SAW berwuduk, tadah air wuduk Nabi SAW, dan air wuduk Nabi SAW ni dicuahkan kepada Jabir bin Abdullah untuk kegunaan Jabir bin Abdullah. Di sini kita kena ingat apa hukum air mustakmal. Air mustakmal ni adalah air yang telah digunakan. Itu makna air mustakmal. Kalau kita pergi dekat kedai yang jual barang-barang bandel, barang bandel tu dalam bahasa Arab dia panggil al-mustakmalat. Al-mustakmalat, benda yang telah digunakan. Itu maknanya bandel dalam bahasa Arab lah. Nanti kalau kita pergi kat tanah Arab, kita akan nampak orang tulis al-mustakmalat. Bandel lah tu, kedai-kedai jual barang bandel. Jangan pula kita buat jemuan kat situ. Pergi tengok, loh, ke Arab ni air mustakmal pun orang jual. Jangan fikir macam tu. Awak jadi mangkuk air ni. Cerita al-mustakmalat ni maknanya adalah barang yang telah digunakan. Air mustakmal ni adalah air yang telah digunakan. Air mustakmal ni adalah air yang suci dan tidak boleh menyucikan mengikut mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan dia berlaku pada dua keadaan. Sama ada berwuduk dan juga mandi wajib. Selain daripada itu, air itu tidak akan jadi mustakmal. Ingat. Macam mana? Apabila kita berwuduk. Bila kita berwuduk, air itu menitik. Air itu pula menitik datu satu bekas. Bekas tu kurang kadar 2 kolam. Ketika itu, air itu tidak boleh dibuat wuduk. Air itu tidak boleh dibuat mandi wajib. Itu dikatakan air mustakmal. Adapun sekiranya air itu lebih kadar 2 kolam. Kadar 2 kolam tak bersama mana pun. 1,5 hasta panjang, lebar dan dalam. Tak bersama mana pun. Air itu jatuh dalam satu bekas. Bekas tu besar. Ketika itu, air itu tetap dikira sebagai air mutlak. Bermakna air itu boleh dibuat mandi wajib. Air itu boleh dibuat untuk berwuduk. Dan yang dikatakan mustakmal ni, pada basuhan yang wajib, dia tidak akan jadi mustakmal pada basuhan yang sunat. Kalau kita basuh muka mula-mula sekali berwuduk, air itu air mustakmal kalau menitik tu. Tapi kalau kita basuh yang kedua, iaitu tak jadi mustakmal dah. Itu dikira sebagai air mutlak. Ni, kita sapu telinga. Ingat, telinga ni bukan basuh tau. Kita bila berwuduk, kepala kita basuh, telinga kita basuh. Tak, kepala ni sapu, telinga pun sapu, bukan basuh. Allah Ta'ala sebut wamsahu biru'usikum. Sapulah kepala kamu. Quran kata sapu, kita pula basuh. Ambil air bum bum bum.
Lepas tu main semayang, basah. Kita pun confused. Member sebelah kita ni, yang duk basahkan kepala ni berwuduk ke mandi ni agak-agak? Sebenarnya sapu bukan basuh tau tak? Kita basahkan tangan, kita sapu kepala, tarik sekali. Yang jari dua ni kita angkat. Kita sapu ni 2 jari kita angkat, yang ni kita boleh untuk selapu telinga. Nampak? Telinga ni bukan wajib tau, telinga ni sunat. Contohlah kalau kita basuh telinga kita, contoh. Bila kita basuh telinga, air tu menitik jatuh dalam bekas, yang bekas tu kadar dia kurang 2 kolah. Air takdi tidak dikira sebagai mustakmal. Sebab apa? Sebab telinga ni bukan wajib, telinga ni adalah sunat sahaja. Nampak hukum Air mustakmal adalah air daripada basuhan anggota wuduk dan juga mandi wajib pada basuhan yang wajib. Sekiranya basuhan yang sunat, maka air itu tidak dikira sebagai air mustakmal. Dan mustakmal tu mesti kurang kadar 2 kolah. Kelebih kadar 2 kolah, air itu dikira sebagai mutlak, walaupun lepasan daripada mandi wajib sekalipun. Contohlah Syabas sabotah kita, contoh ni bukan betul. Contoh Syabas ada bengang kerajaan negeri Selangor lah, sebab dok tersak dia macam-macam, dia pun sabotah, dia sekat air. Kita pun tak ada air, contoh dekat Selangor. Bila tidak ada air, kita ni malam tidur mimpi, wajib mandi. Kita pun mandi dengan air tak cukup tu, mandi wajib. Lepas tu kita tak ada air, sebab air tak cukup, sebab air sikit. Dan air yang kita dadah tu pula lebih kadar 2 kolah, 1 tong gram sebagai contoh. Air tadi sudah dikira sebagai air mutlak balik. Faham? Tapi kalau sekiranya kita tadah air kita mandi wajib, dapatlah 1 baldi. 1 baldi tak sampai kadar 2 kolah. Air tadi dikira sebagai air mustakmal. Air mustakmal, air itu bersih tapi tidak boleh membersihkan. Air itu suci tapi tidak boleh menyucikan. Bermakna kalau kita nak ambil air itu, kita nak buat minum, boleh, tak ada apa pun. Ni tak ada kerja, minum air semayang, tak ada kerja. Mana tahu minum air semayang? Macam kita masuk kedai mamak. Cerita seorang kawan masuk kedai mamak, bukan kawan, kita sendiri, anak sendiri lah ni cerita ni. Masuk dengan kawan, duk sembang, tiba-tiba datang mamak ambil order. Mau minum apa? Kata mamak tu. Kawan dia kata, bagi saya fresh orange. Soal lagi, bagi saya teh tarik. Kita ni nak gurau. Anak kata, bagi saya air semayang 1. Mamak tu pula pergi tanya soalan, panas ke sejuk? Eloklah tu, air semayang panas pun ada, air semayang sejuk pun ada kat kedai ni. Kita pun ada jual rupanya. Dia pun masuk kat dalam. Duk tak lama dia keluar balik. Sorry lah bang, sudah habis, kata dia. Air semayang dah habis. Rupa-rupa kedai dia jual air semayang. Kat Kajang pula ada sekali pergi makan dengan seorang kawan, makan roti canai. Duk sembang-sembang, bagi dah mamak nak ambil order. Mau makan apa? Dia tanya soalan. Kawan Nana ni, dia nak tengok ada wifi ke tak ada. Dia pun tengok atas, tengok bawah, takut-takut ada tulis label wifi. Dia tengok, dia tak nampak. Dia pun tanya mamak tu, sini ada wifi? Soalan ni, mamak tu kata apa? Mau taruh telur ke tak mau? Wifi taruh telur. Hebat tu Malaysia punya. Sebenarnya dia tak faham tu. Mungkin dia punya wifi mungkin 99 bunyi kot, ingat roti canai kot. Cerita dia kan. Tak apa, yang kita nak gambarkan, air semayang tadi dia suci. Kalau kita nak tadah air semayang kita, lepas tu kita nak minum, hukum adalah halal, tak ada masalah apa pun. Tapi adakah boleh kita buat mandi wajib? Jawabnya tak boleh. Adakah boleh kita buat mandi jenabah? Tak boleh. Kita nak buat berwuduk? Tak boleh. Yang kata tak boleh tu mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Mazhab kita Tapi kalau 3 mazhab tak ada masalah. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, air mustakmal boleh digunakan. Sebab tu kalau kita tengok cerita Omar Mokhtar, tengok filem tu kan. Dalam filem tu dia ada satu babak, Omar Mokhtar duduk dalam jaga, tangan dia kena gari. Lepas tu dia nak berwuduk, orang awak mari air satu bekas. Baik, sikit air tu. Dan lebih kurang dalam satu cetong. Cetongnya apa Satu gayung air. Jadi dia ambil tu, dia celup air berwuduk. Ada orang tanya nak, isu ni ada orang tanya nak bila tengok filem tu. Air tu tak jadi mustakmal ke? Ingat, Omar Mokhtar bukan mazhab Syafi'i. Omar Mokhtar tu bukan bermazhab Syafi'i. Omar Mokhtar tu bermazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki, air mustakmal boleh digunakan. Tak ada masalah apa pun insya-Allah. Ada pula orang tanya, boleh ke tidak kita berwuduk menggunakan air zam-zam? Boleh ke tidak? Anak rasa tu tak jadi isu sangat. Yang orang tu selalu tanya ni, kita beristinja menggunakan air zam-zam, boleh ke tidak? Agak-agak beristinja menggunakan air zam-zam boleh, tak ada apa pun. Boleh beristinja menggunakan air zam-zam. Kita buat basuh kencing, basuh berak guna air zam-zam, boleh. Boleh kita nak minum air zam-zam, kita nak berwuduk dengan air zam-zam, boleh. Minum lagi-lagi lah, boleh.
Bahkan air Zam-Zam ni cara minum dia tak serupa kita minum air biasa tau. Air biasa ni kita minum sunat minum keadaan duduk. Air Zam-Zam sunat kita minum dalam keadaan berdiri. Itu air Zam-Zam. Masa kita minum kita menghadap ke arah kiblat. Dan masa kita minum tu minum dalam keadaan gelojoh. Itu air Zam-Zam. Air biasa ni kita nak minum jangan gelojoh. Jangan satu botol satu nafas, jangan, tak bagus. Tapi kalau air Zam-Zam kita minum satu botol besar tu dengan satu nafas, bagus. Satu ton drum tu kita minum satu nafas, bagus. Ada ke buat kerja kan? Contohlah kalau nak buat boleh. Dia tak apa, air Zam-Zam ni lain. Dia tak seperti mana air biasa hukum dia. Dan air Zam-Zam ni kalau kita buat mandi jenabah boleh. Kita buat berwuduk boleh. Kita buat istinja pun boleh, tak ada masalah apa. Sebab apa? Sebab dikiaskan kepada satu hadis Nabi SAW. Sahabat pernah cerita, Anas bin Malik pernah cerita, dalam satu peperangan air tak banyak, Nabi Muhammad SAW celup tangan dalam air itu, sahabat kata nampak air keluar daripada celah Nabi, celah jari Nabi SAW. Sahabat Nabi pun ambil air tadi digunakan untuk mandi, untuk buat berwuduk, habis buat guna air itu. Jadi ulama hadis pergi bahas, air yang keluar daripada celah jari Nabi SAW pun boleh dibuat istinja. Ini kan pula air Zam-Zam yang datang daripada tanah. Lagi-lagilah boleh digunakan. Jadi tak ada masalah kalau kita nak berwuduk, kita buat mandi jenabah, kita nak beristinja menggunakan air Zam-Zam. Boleh, tak ada masalah apa pun insya-Allah. Tu dua perkara yang kita boleh belajar daripada cerita kita tadi. Yang ketiga, kita boleh belajar daripada hadis yang kita baca tadi adalah kisah berkait dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ni dia satu sejarah besar dalam sejarah Islam dah. Perjanjian Hudaybiyah ni gambaran kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpolitik. Ini cerita Sulhul Hudaybiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia dah 6 tahun tak ada masuk Mekah. Orang kafir buat sekatan jalan raya, tak bagi Nabi Muhammad masuk ke Mekah. Satu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidur, dia mimpi. Apa mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Bila Nabi Muhammad mimpi Nabi mesti wahyu. Ingat, mimpi Nabi ni wahyu tau. Mimpi kita merapu. Kita ni kalau tidur mimpi kita tu belum tentu betul. Tidur pula lepas asar, lagi tak boleh pakai. Pasal tidur, mimpi apa? Mimpi kahwin. Dia mimpi kahwin, Syekh. Kahwin pula bini yang ketiga. Tu tak tahan tu. Dia pun jumpa Ustaz, tadi saya tidur Ustaz, saya mimpi kahwin bini yang ketiga. Tanya Ustaz dia bagi jawapan. Mimpi kamu merapu sebab tidur lepas asar. Mimpi lepas asar tu tak ada. Itu semua mimpi mengarut. Tapi kalau Nabi mimpi Nabi ni wahyu. Apa mimpi Nabi? Pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Nabi isytihar para sahabat, pergi, jom kita pergi buat ibadat haji. Sahabat Nabi ni seronok lah. Lebih-lebih lagi golongan muhajirin. Sebab dia orang ni dah 6 tahun tak boleh balik kampung. Orang Mekah duduk kat Madinah, nak balik tak boleh. Orang kampung, orang Mekah buat sekatan jalan raya. Tiba-tiba isytihar pergi buat ibadat haji. Seronoklah Syekh nak pergi jumpa anak beranak. Kita ni cerita balik kampung tak seronok sebab tiap-tiap bulan balik kampung. Tu tak rasa apa tu. Orang dulu saya nak balik kampung susah. Walaupun Mekah Madinah dia. Nabi Muhammad bila isytihar seronok, semua pakat turun. Sampai tengah jalan, orang kafir buat sekatan jalan raya. Nabi SAW terpaksa guna laluan lain. Sampai pada satu tempat namanya Al-Hudaybiyah, berkemah dekat situ. Bila berkemah, Nabi Muhammad nak masuk ke Mekah, orang kafir tak bagi, orang kafir hantar wakil. Pergi jumpa Nabi SAW, perambat balik. Muhammad balik. Buat kata kami nak masuk juga. Hantar pula orang kedua, perambat balik. Kami nak masuk juga. Sampai 3 orang kafir wakil datang, pergi jumpa Nabi Muhammad, perambat balik. Nabi kata kami nak masuk juga. Last kali Nabi SAW pun hantar seorang wakil pula. Untuk wakil Nabi pergi bincang dengan orang kafir. Orang tu namanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman ni masa kafir dia dah hebat dah. Jadi orang kafir hormat. Kalau kita sekarang ni sebelum dia tukar parti, dia dah ada Tan Sri. Dah ada Datuk Sri. Jadi orang ada jawatan besar ni, bila lompat parti, orang terpaksa hormat lagi. Sebab apa? Sebab Datuk Sri tu. Kerana Tan Sri tu. Tan Sri Khalid pergi bincang. Mestilah orang jam walaupun dia pembangkang. Sebab dia Tan Sri. Macam tu. Hantar aku, sedaplah member tu nak goreng. Sebab aku Tan Sri pun tak ada. Tak. Jadi bila pergi bincang, antara perbincangan yang dipersetujui adalah orang kafir kena hantar wakil pergi jumpa dengan Nabi SAW buat satu perjanjian. Cuma Uthman bin Affan ni tak sempat sampai lagi dekat Al-Hudaybiyah, ada berita angin mengatakan yang Sayyidina Uthman ni telah dibunuh. Menyebabkan sahabat-sahabat Nabi ni marah. Dan orang ni pun bangkit, kita kena lawan geng Quraisy tu. Lawan, tetap lawan.
tu orang politik lah tu. Kita kena lawan. Bila sahabat Nabi ni ajak kena lawan, Nabi Muhammad pula jam. Sebab Nabi Muhammad tak nak berperang begitu. Dan memang Osman tidak dibunuh. Tapi kalau dah ramai bangkit, susah juga Syekh nak kawal. Nabi Muhammad fikir, macam mana nak buat? Fikir. Ni gambaran kebijaksanaan politik Nabi SAW. Nabi tahu Osman tidak dibunuh. Dan Nabi Muhammad SAW tahu kita tak boleh berperang. Kalau berperang kali ni memang kalah. Tapi ramai sangat nak berperang ni, macam mana nak buat? Nabi Muhammad pun terpaksa melengah-lengahkan masa. Nabi SAW kata apa? Kita akan lawan, jangan bimbang. No problem, kita akan lawan. Tapi takut-takut kita pergi perang sampai tengah jalan, kita nampak macam nak kalah, korang pula lari, tinggalkan tempat medan perang. Kita akan lawan juga sampai titisan darah yang terakhir. Jadi korang semua kena mempertahankan Islam sampai titisan darah terakhir dengan berjanji berbai'ah dengan aku. Berbai'ah lah. Cara berbai'ah pula, salam seorang-seorang. Syekh nak salam beribu-ribu orang seorang-seorang, lambat lah nak habis. Duk salam seorang, pergi salam pula tanya, apa khabar, sihat, dah makan ke belum? Lagilah lewat. Salam seorang. Bila tak habis, Osman pun timbul. Nasib baik, tak jadi perang. Okey, bila Osman datang, Osman kata no problem. Nanti orang kafir tak wakil. Antarlah wakil Quraisy tu bernama Suhail bin Amrin. Datang, buatlah perjanjian. Antara perjanjian dia, kita tidak boleh berperang selama 10 tahun. 10 tahun tak boleh berperang. Lepas tu adalah 2-3 perjanjian yang lain. Buatlah perjanjian. Lepas buat perjanjian, Nabi Muhammad SAW nak balik ke Madinah. Kita dah pakai ihram. Nak buka ihram dia bukan boleh buka saja. Dia buka ihram ni ada cara dia, ada kaedah dia. Antaranya kena tahallul. Cukur kepala. Tahallul bukan tolol. Tolol benda lain. Tolol ni orang Melayu. At-tahallul, kita cukur kepala. Nabi SAW isytihar para sahabat. Kita nak balik Madinah ni, tapi kita pakai ihram. Kita kena buka ihram, tapi cukur kepala dulu. Sahabat Nabi kata apa? Kami tak nak tahallul. Kami nak masuk ke Mekah juga untuk menunaikan ibadat haji pada tahun ni. Kok mana pun nak masuk juga. Kata geng-geng sahabat Nabi ni. Sudah. Nabi suruh tahallul, dia orang tak nak. Nabi Muhammad fikir macam mana nak buat. Nabi SAW pun masuk dalam kemah, berjumpa dengan isteri Nabi SAW yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni seorang isteri yang cukup bijak. Dia tengok muka Nabi, Nabi ni ada masalah ni. Nabi, bini yang bijak ni, dia tengok muka suami boleh agak dah. Suami aku ada masalah. Suami aku ni ada beban ni. Kita jangan tambah beban baru. Macam mana nak buat? Kurangkan beban. Bagi jalan penyelesaian. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, nampak ada masalah? Ada masalah. Apa masalah kamu ni? Aku suruh sahabat-sahabat ni bercukur kepala. Sebab kita nak buka ihram, nak balik ke Madinah. Dia orang pula tak nak cukur kepala. Susah, aku bimbang. Allah Ta'ala akan datangkan azab, binasakan sahabat-sahabat aku. Apa kata Ummu Salamah? Allah Rasulullah, tak susah pun, senang je. Kau panggil tukang cukur, kau ambil kerusi, duduk depan ramai-ramai, cukur kepala depan ramai-ramai tu, mesti dia orang tiru punya lah. Kata bini tadi. Nabi bila dengar, bagus idea kamu ni. Nampak? Tu bini yang bijak tau. Bini yang memberi jalan kepada suami, bukan menambah beban kepada suami. Ni kadang-kadang menambah beban. Balik rumah kita dah lah penat bergaduh dekat pejabat, dalam jam, balik-balik sampai rumah. Bang, bila kita nak pergi kedai emas tak beli barang emas. Alamak, aku tak habis penat lagi. Kau dah cukup cerita pasal barang emas. Jam dah kawan ni. Betul tak? Ini orang panggil isteri yang tak pandai. Isteri yang pandai macam Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia bukan tambahkan beban, tapi dia mengurangkan beban. Nabi SAW bila dengar pandangan yang baik tu, Nabi Muhammad pakai pandangan tu. Ingat tak? Ingat Nabi Nabi ni share, walaupun pandangan daripada isteri dia, Nabi Muhammad pakai. Dia tak sombong. Kalau kita sombong, kata apa, kau perempuan, aku lelaki, aku tahulah. Suami pun belagak berhagaban. Jangan. Kalau pandangan tu baik, walaupun datang daripada isteri kita sekalipun, pakai. Nabi cadangkan macam tu. Nabi Muhammad buat. Nabi pun panggil seorang tukang cukur. Nabi ambil kerusi, pergi depan ramai-ramai, cukur kepala. Sahabat Nabi pakat-pakat tengok. Sahabat Nabi menangis sebab malu dengan Nabi SAW. Malu Syekh dengan Nabi. Cukur kepala, balik ke Madinah. Tahun satu lagi, tahun ke-7 Hijriah, baru pergi pula buat Umratul Qadha di Mekah. Orang kafir bagi izin 3 hari sahaja. Punya kedekut ni Quraisy pada masa tu. 3 hari boleh duduk dalam kerajaan dia untuk melakukan ibadat Umratul Qadha. Pergi 3 hari. Nabi Muhammad pesan para sahabat, bawa duit banyak-banyak, bawa makanan banyak-banyak. Sahabat Nabi tanya, nak buat apa? Bawa dia. Sampai dekat Mekah, masa melakukan ibadat tawaf, Nabi isytihar para sahabat, kau cari orang-orang miskin, bagi orang miskin ni makanan.
Cari orang-orang hutang, bagi duit, suruh dia orang bayar hutang. Bila Nabi Muhammad buat dengan sahabat 3 hari saja buat, orang-orang di Mekah masa tu bercakap, hebat Muhammad. Muhammad ni orang Mekah. Kita perambat dia duduk kat Madinah, dia buat kebaikan dekat kerajaan Madinah tu. Tiba-tiba dia boleh buat kat kerajaan kita walaupun selama 3 hari sahaja. Dia orang pun sambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijriah. Berlakulah satu sejarah besar dalam sejarah umat Islam yang bernama sejarah Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Itu sejarah Sejarah ini disebut sebagai sejarah Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Masa perjanjian sedang dilakukan, ada satu cerita berlaku, diceritakan oleh sahabat Nabi. Apa cerita dia? Nabi SAW ni, dia ada kahak tau. Ma tanakhama nukhamatan Rasulullah SAW illa Nabi Muhammad SAW ni dia meludah kahak Nabi SAW. Bila Nabi Muhammad buang tu, dia tak akan jatuh kat tanah. Mesti akan ada seorang sahabat akan sambut kahak Nabi SAW, dia akan gosok kahak tu dekat muka dengan kat tangan. Sebab dia orang nak ambil berkat. Kahak Nabi dah, kahak ustaz jangan buat. Buat kahak ustaz. Ustaz tu lah pengotor, tak gosok gigi. Kau pergi buat macam tu, eloklah tu. Anda kadang-kadang duk perhatilah separuh-separuh kita ni, dia nak ambil berkat dengan ustaz. Ustaz minum air tak habis, dia pergi perhabis air ustaz tu. Kenapa ni? Ambil berkat. Tak ada berkat ni ustaz tu. Ustaz macam kita kan? Ambil berkat ustaz tak ada. Yalah, aku tak katalah haram air tu kan, sisa manusia tidak dikira sebagai najis, tak. Tapi kalau kita nak anggaplah bekas minuman ustaz tu berkat, tak betul. Apa jaminan kau nak mengatakan bekas minum ustaz tu ada berkat? Apa jaminan? Nabi lain lah, memang Nabi tu hebat. Nabi tu memanglah, sebab dia tu memang utusan Allah.